babul wakalah. Bab wakalah. Di mana dalam fiqh muamalat tuan-tuan, bab wakalah memang ada. Sama ada dalam buku fiqh klasik ataupun buku fiqh moden, kontemporer. Dalam mana-mana mazhab. Ya, kebiasaannya duduk di bawah Kitabul Buyu', the Book of Sales. Ya, yang disebut sebagai the chapter of agency. Wakalah tu dalam bahasa Inggeris agency lah. Baik, dan saya notakan dalam nota saya ada 5 poin lah. Sebagaimana dalam nota-nota ringkas bab wakalah. Ya. Pertama ialah definisi dan hukum. Kita panggil the definition and the permissibility. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan wakalah? Mungkin kita jangan dengar. Tapi ada perkataan yang mirip kepada wakalah yang kita sering dengar lah. Itulah wakil, betul tak? Wakil memang kita sering dengar. Dan kita pun selalu duk guna wakil. Pasal wakil ni bahasa Arab yang telah dimelayukan. Tapi wakalah macam tak pernah dengar lah. Tapi dia lebih kurang sama. Wakil, wakalah dia lebih kurang. Ya. Dan hukum dia juga. Hukum ni maksudnya apa sudut pandang syariah dalam bab wakalah. Boleh ke tidak boleh? Kemudian ketiga rukun. Ini biasalah. Yang disebut sebagai pillars. Dan keempat ialah syaratnya, condition. Di mana rukun dan syarat ni adalah perkara penting lah. Kerana tidak jadi wakalah melainkan dengan rukun dan syarat itu. Definisi simple aja, asal kita faham aja apa itu wakalah. Dan tak fardu ain kita belajar pun. Hukum maklumlah, semua tahu, ia harus. Ya. Walaupun ada dalil yang spesifik dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi kalau tak ada dalil yang spesifik pun tak apa, kerana dalil am sudah memadai dalam urusan muamalat. Kerana asas-asas muamalat itu harus. Mungkin berbeza dengan ibadat, di mana asas-asas ibadat itu haram. Tapi kalau ada dalil secara spesifik, itu lebih baik. Ya. Rukun dan syarat ni tuan-tuan dalam kewangan Islam kita panggil the basic principle. Kalau kita baca buku-buku kewangan Islam yang moden kan. Kebiasaannya kalau dia sebut the basic principle of sale, the basic of principle of hiring, the basic principle of agency. Ia merujuk kepada syarat dan rukun tu lah. Kemudian yang kelima tuan-tuan, pembatalan, cancellation, termination, ya, ataupun withdrawal of the contract. Mana kita tarik diri daripada wakalah tu macam mana. Ya. Kerana wakalah ni tuan-tuan ada satu akad antara dua pihak. Sebagaimana akad-akad muamalah yang lain. Di mana ada akad ni tuan-tuan, kita tak boleh batal. Dia disebut sebagai binding contract. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai aqdun lazim. Once kita dah masuk akad tu, dia mesti diteruskan. Tak boleh cancel, melainkan dengan persetujuan kesemua pihak. Sekurang-kurang dua pihak yang terlibat lah. Satu lagi dia panggil akad yang tidak lazim. Bahasa Inggeris kita panggil non-binding contract. Hatta dalam kewangan Islam pun kita panggil non-binding contract. Maknanya kontrak yang kita boleh batalkan pada bila-bila masa di mana sahaja tanpa persetujuan semua pihak. Itu beza antara binding dan non-binding contract. Ya. Kontrak yang lazim dan kontrak yang tidak lazim. Ya. Baik. Okey, poin nombor 1. Definisi dan hukum. Wakalah berarti perwakilan. Itu masuk dalam bahasa Melayu lah. Dan secara bahasa lah. Ya. Dalam bahasa Arab kita panggil at-tafwid. Al-wakalatu lughatan at-tafwid. Menyerahkan. Tafwid itu makna menyerahkan. Ya. Ada wakil-wakil ni memang ada banyak digunakan dalam Al-Quran walaupun tidak menjurus kepada muamalat. Banyak perkataan wakil dalam Quran ni. Hatta al-wakil adalah satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa kafa billahi wakila dalam Quran kan. Dan memadailah Allah itu sebagai wakil. Pasal kita tawakal tu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Apa makna bertawakal? Menyerah diri. Apa makna menyerah diri? Kita lantik Allah jadi wakil kita lah. Penolong kita, pembantu kita, itulah makna wakil. Tapi bukan wakil dan muamalat lah. Wakil dia sudut pencipta dan hambanya. Bahasa Melayu, bolehlah kita kata mewakilkan, menugaskan, menyerahkan tugasan, memberi autoriti, memberi kuasa dan macam-macam lagi. Dia betul-betul yang macam tu. Ya. Tapi saya lihat bahasa Inggeris banyak dia punya sinonim dia banyak. Ya. Kadang disebut sebagai agency. Itu yang banyak dia guna pakai dalam muamalat-muamalat ni dia panggil
Contract of agency, itu biasa yang digunakan lah. Walaupun dia boleh guna banyak perkataan yang lain. Agency ni makna proxy boleh guna juga. The contract of proxy boleh. Mandate, the contract of mandate boleh juga. Empowerment, delegation, authorization dan macam-macam lagi ya. Tapi itu semua merujuk kepada kita memberi kuasa kepada seseorang lah untuk buat tugas bagi pihak kita. Di Mekah negara kita ada definisi masing-masing ya. Dalam market tuan-tuan, INSAF, kita punya Institut Kewangan Islam yang top tu, dia ada keluarkan satu buku 900 muka surat dan ada bab wakalah di situ, dan dia pun mendefinisi wakalah dengan katanya wakalah-wakalah ialah satu kontrak yang mana kita memberi authority kepada seseorang to perform task on behalf of ourselves, mana untuk dia buat kerja bagi pihak diri kita. Dah ada definisi yang lebih standard, macam dikeluarkan oleh Badan Dunia, nama OAFI. Orang belajar muamalat dan kewangan Islam biasa dah akan baca lah standard-standard syariah yang dikeluarkan oleh Badan Dunia itu. Nama Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Dia punya standard 1,300 muka surat, lebih kurang begitulah ya. Dia pun definisi yang agak teknikal lah. Wakalah-wakalah ni ialah kita serah tugas pada seseorang untuk buat kerja bagi pihak kita. Cuma yang bagus tu OAFI dalam definisi dia, dia masukkan juga in what to be subject matter of the delegation. Wakil-wakil ni kita wakilkan seseorang, kita tugaskan seseorang, kita bagi authority pada seseorang untuk buat kerja bagi pihak kita dalam benda-benda yang boleh dibuat wakalah lah. Kerana tak semua benda boleh buat wakalah, ada benda tidak boleh. Ya? Pasal wakalah ni tuan-tuan, dia bukan hanya muamalat ya. Ibadat pun ada wakalah. Adalah slot-slot tertentu dalam ibadat yang mana kita boleh mewakilkan antara satu dengan yang lain. Dalam muamalat memang sebahagian besar daripadanya boleh mewakilkan. Dalam jual beli boleh mewakilkan. Awak nak jual sesuatu, awak wakil pada orang. Tolong jual lah. Berapa harga nak jual? Sekian-sekian. 10% awak punya. Boleh. Ataupun jual lah sekian-sekian harga. Upah awak sekian-sekian RM. Boleh saja beri upah secara RM, boleh saja beri upah secara peratusan daripada harga barangan. It is open. Boleh saja. Walaupun kalau tuan-tuan ikut standard mazhab Syafi'i, upah-upah sebegitu tak boleh by percentage. Dia mesti by RM. Kerana ulama-ulama Syafi'i menganggap dia adalah ghoro, uncertainty. Upah ni dia kata mesti jelas. Berapa RM. Kalau main percentage tak jelas. Tak jelas haram lah. Which is hari ni sudah tidak digunakan lagi. Ya? Kita tak pakai lah tu. Tempatan baik, global baik. Okey, kita nak beli barang. Mungkin kita nak wakilkan orang lain. Bagi duit ke dia, mau tolong dia belilah kat aku. Boleh aja. Termasuk dalam konteks amalan kebiasaan kita dan di peringkat kewangan. Atasan pun guna. Cuma guna, tuan-tuan ada buat di perbankan tu banyaklah wakalah. Tuan-tuan buat pembiayaan. Biasanya ada kontrak wakalah. Kalau tuan-tuan baca lah. Kadang-kadang kita ni tak baca. Tenyih aja, tenyih. Terlarak nak baca tuan. Puluh-puluh muka surat. Sekarang pula ada dua bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Lepas tu 3 kopi. Oh, banyak nak sign tuan. Tak larat nak baca. Lagi satu belakang-belakang tu dia more on legality. Undang-undang. Kita baca pun bukan faham mana pun. Walaupun dalam bahasa Melayu. Sign je lah. Tapi ada terma-terma tu tuan-tuan kena baca ya. Kena tahu jugalah ya. Ada orang nak tarik kereta, gaduh-gaduh tak bagi. Habis itu dulu awak sign, awak tak baca ke? Jadi dalam muamalat dia guna pakai cara mulah. Wakil mewakilkan antara satu dengan yang lain. Ya. Dalam wakaf ada wakalah. Dan memang ada enactment tertentu berkaitan dengan harta wakaf. Dia ada undang-undang tuan. Wasiat. Wasiat dah sah-sah kita kena wakilkan. Sebab wasiat-wasiat ni ialah pesanan kita apa yang perlu dibuat ke atas harta kita lepas kita mati. Untuk diserahkan kepada fulan bin si fulan. Ataupun pihak-pihak tertentu. Habis tu bila kita mati siapa yang nak uruskan? Wasiat memang kena ada wakil tuan. Betul tak? Tuan-tuan buka lah kat market ada banyak syarikat-syarikat trustee dia panggil. Yang menguruskan amanah wasiat-wasiat orang yang nak meninggal dunia. Ya? Bukan nak meninggal dunia, maksudnya dia nak serahkan harta dia lepas dia mati lah. Ada banyak kat internet. Jadi ada wakil lah di situ. Jadi wakil ni dalam bab komersial yang melibatkan keuntungan, profit oriented. Dalam bab charity dan kebajikan pun boleh juga. Pasal dia benda dunia kan. Dia boleh saja wakil mewakil antara satu dengan yang lain. Lagi mana
cukup rukun dan syaratnya. Ya, maka ia berjalan dan sah di sisi syarak. Boleh.